Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustaz Jahidi Saili. Saya Nur Ain Syakina binti Abdul Rahman daripada kelas CTU 5521S11, nombor kad pelajar 2021393793 dan saya berasal daripada kumpulan 3. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan liberalisme, di mana topik yang saya akan bincangkan yang pertama iaitu pengenalan liberalisme, seterusnya maksud liberalisme yang terdiri daripada definisi, sejarah asal-usul serta Islam liberal. Yang ketiga, saya akan membentangkan asas pemikiran liberalisme yang terdiri daripada 3 asas, iaitu yang pertama asas kebebasan, yang kedua asas rasionalis dan yang ketiga iaitu asas individualisme. Dan pada hari ini saya akan membentangkan hanya satu asas, iaitu asas kebebasan, yang mana asas yang kedua dan yang ketiga akan dibentangkan oleh rakan sekumpulan saya iaitu Nur Atika Jaliluddin. Pada masa kini tidak dapat dinafikan lagi bahawa ajaran sesat semakin berkembang pesat dan amat sangat membimbangkan, terutamanya bagi umat Islam di sentral dunia. Walaupun terdapat pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak penguasa untuk menghapuskan penyebaran ajaran sesat ini, akan tetapi masih terdapat golongan-golongan yang mencuba untuk sentiasa menyebarkan ajaran sesat ini, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh iaitu Islam liberal ataupun juga dikenali sebagai Islam bersih baharu. Sebagai Islam bersih baharu, yang mana ajaran sesat ini amat sangatlah bercanggah dengan syariat Islam yang tulen, kerana ia amat mementingkan asas-asas kebebasan dan semuanya dibuat berdasarkan logik akal dan seterusnya mementingkan hak peribadi sahaja. Ini merupakan satu serangan ideologi atau pemikiran yang boleh meruntuhkan akidah umat Islam di sentral dunia. Oleh itu, marilah hari ini kita mengetahui lebih lanjut berkaitan Islam liberal. Islam liberal ini merupakan agama baru yang sengaja dicipta untuk mempecah belahkan umat Islam itu sendiri, dan mereka menggunakan nama Islam itu untuk mengelirukan umat Islam agar terpesong kerana mempercayai bahawa ajaran Islam versi liberal ini adalah diredai Allah SWT dan benar. Tetapi sebaliknya, semua yang diterapkan di dalam Islam versi baru ini amat sangat bercanggah dengan semua yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, dan jelas semuanya juga bercanggah dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, orang-orang yang berfikiran ataupun orang-orang yang beraliran Islam liberal ini, mereka amat mementingkan hak kebebasan di mana mereka tidak suka ataupun tidak mahu diatur oleh peraturan agama, dan semua hukum adalah ditentukan berdasarkan logik akal. Jika kita fikirkan, semua undang-undang ataupun peraturan di dalam syariat Islam ini telah ditetapkan oleh Allah SWT dan bukanlah berdasarkan logik akal manusia. Oleh itu, nama Islam itu hanya digunakan pakai sebagai bahan untuk mengelirukan umat Islam di sentral dunia agar dapat meruntuhkan Islam serta menjadikan orang-orang Islam ini mempunyai satu pemikiran yang bebas dan merasai bahawa semua agama itu adalah sama, sehingga merasakan bahawa murtad ataupun keluar daripada agama Islam itu adalah perkara yang benar. Seterusnya iaitu maksud liberalisme dari sudut definisi. Yang pertama daripada bahasa Latin dan juga daripada sudut etimologi, iaitu di mana liberal ini bermakna kebebasan, tidak terkongkong ataupun terikat, sifat seseorang yang merdeka dan bukan hamba.
Seterusnya, di dalam bahasa Inggris, liberal juga bermakna kebebasan yang dirujuk daripada perkataan liberty. Begitu juga maksud liberal di dalam bahasa Perancis juga bermakna kebebasan. Sebagai tambahan merujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2016, liberal bermaksud iaitu bersifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik, misalnya menentang hak-hak keistimewaan bangsawan. Seterusnya, fahaman bebas, dan seterusnya iaitu bersifat ataupun berpandangan bebas, di mana berpandangan terbuka, tidak terkongkong kepada sesuatu aliran pemikiran dan sebagainya. Seterusnya, serba sedikit berkaitan secara asal-usul liberalisme, di mana fahaman liberalisme ini telah muncul ketika Revolusi Perancis pada tahun 1789, di mana perjuangan para pekerja yang menerusi slogan Liberté yang bermakna kebebasan, Égalité yang bermakna kesamaan, dan juga Fraternité yang bermakna persaudaraan telah menjadi prinsip bagi menyingkirkan kekuasaan. Bukan itu sahaja, fahaman liberalisme ini juga berasal daripada penjajah Eropah yang menjajah pemikiran muslimin ataupun disebut sebagai Ghazwatul Fiqh. Berdasarkan Profesor Madya Dr. Khalif Muammar Abdul Haris di dalam jurnal Afkar Jilid 20, isu 2 hal 2 sehingga 3 yang diterbitkan pada 29 Disember 2018, di mana sebagaimana lazimnya suatu fahaman dan aliran pemikiran tidak lahir dalam ruang vacuum. Demikian juga liberalisme yang mana ia lahir sebagai tindak balas terhadap pemerintahan kuku besi, feudalisme dan teokrasi yang menjadi pengalaman pahit bagi masyarakat barat yang lebih kurang 1000 tahun lamanya. Seterusnya iaitu Islam liberal, di mana individu yang pertama telah menamakan ataupun memberi cadangan kepada liberal Islam iaitu Asaf Ali Asgar yang merupakan seorang modernis berasal daripada India seperti mana yang telah dikatakan oleh Charles Kurzman. Seterusnya iaitu Greg Barton yang telah menyokong perkembangan Islam liberal di Indonesia dan telah memberi pernyataannya berkaitan 4 rukun asas ajaran Islam liberal yang terdiri daripada iaitu yang pertama, kepentingan kontekstualisasi ijtihad, yang kedua, komitmen terhadap rasionaliti dan pembaharuan di dalam agama, seterusnya iaitu penerimaan terhadap pluralisme sosial dan agama, dan yang keempat iaitu pemisahan agama dan politik. Apakah isu yang diperjuangkan oleh golongan ini? Baiklah, isu yang mereka perjuangkan adalah memperjuangkan fahaman pluralisme di dalam agama, di mana mereka menginginkan kedudukan agama Islam yang suci ini adalah sama dengan agama yang lain dan kedudukan Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Seterusnya, apakah cara yang digunakan untuk meruntuhkan akidah umat Islam di sentro dunia? Baiklah, golongan Islam liberal ini menggunakan cara untuk mengelirukan umat Islam di seluruh dunia dengan memilih ketua juru cakap yang beraliran sesat dan juga keliru, di mana mereka cuba untuk meletakkan seseorang yang petah berbicara tetapi sebenarnya beraliran sesat untuk meyakinkan bahawa agama Islam liberal ini adalah agama yang benar. Akan tetapi sebenarnya Islam liberal ini adalah sangat bercanggah dengan ajaran agama Islam yang sepatutnya.
Seterusnya, bagaimanakah cara pemikiran golongan Islam liberal ini, ataupun apakah anggapan mereka? Mereka menganggap bahawa ulama ataupun cerdik pandai Islam ini merupakan seorang yang konservatif dan tidak tahu menahu tentang hak manusia. Seterusnya, saya akan membentangkan asas pemikiran liberal, di mana pada hari ini saya hanya akan membentangkan satu asas sahaja, iaitu asas kebebasan dan keterbukaan, di mana individu yang berfikiran ideologi liberalisme ini, mereka inginkan setiap yang mereka lakukan itu tiada campur tangan pemerintah dan hanya hukum yang dibuat oleh individu itu sendiri sahaja yang dapat membatasi atau melarangnya daripada melakukan sesuatu perkara, dan mereka juga tidak mahu terikat dengan peraturan agama. Sebagai kesimpulan, Islam liberal ini merupakan satu serangan ideologi ataupun pemikiran yang mana mereka berusaha untuk mengaburi minda umat Islam ini. Mereka cuba untuk mengelirukan, mereka cuba untuk mempengaruhi cara berfikir umat Islam ini dengan memperjuangkan fahaman pluralisme di dalam agama, di mana mereka ingin menyamatarafkan kedudukan Islam sebagai agama yang paling benar dengan agama-agama yang lain, di mana mereka cuba untuk menjayakan pemikiran barat ataupun dikenali sebagai westernisasi dengan menerapkan asas yang mementingkan kebebasan, rasionalis dan juga kepentingan diri sendiri. Dan hal ini sebenarnya adalah bertujuan untuk meruntuhkan agama Islam di sentral dunia dengan cara meruntuhkan akidah umat Islam. Oleh hal yang demikian, Islam liberal ini perlu ditangani dengan segera kerana ia merupakan satu ancaman yang sangat-sangat membahayakan seluruh umat Islam di sentral dunia. Sekian, terima kasih.